Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Husna Izzati binti Muhammad Daud. Hari ini saya akan bertemu ramah dengan beberapa orang tentang sebab-sebab yang boleh meruntuhkan akhlak dalam kalangan golongan muda-mudi. Hari ini kita bersama seseorang. Bolehkah diperkenalkan diri? Boleh. Nama saya Nur Amin Safia binti Muhammad Rafi. Baik Auni, bolehkah saya meminta pendapat awak tentang sebab-sebab yang boleh meruntuhkan akhlak golongan muda-mudi? Boleh. Pada pendapat saya, sebab-sebab runtuhnya akhlak golongan muda-mudi kerana mereka terpengaruh dengan media sosial. Hal ini kerana platform media sosial menjadi sesuatu yang penting bagi mereka dalam kehidupan harian. Contohnya mereka golongan muda-mudi sekarang sering menggunakan media sosial WhatsApp, Instagram dan lain-lain. Jadi mereka mungkin terpengaruh dengan aktiviti yang masyarakat lain buat. Itu saja ke? Itu sahaja. Okey, terima kasih. Sama. Okey, hari ini kita bersama dengan seorang lagi rakan temu bual kita yang bolehkah diperkenalkan diri? Boleh, nama saya Aina Maisara. Okey. Bolehkah saya minta pendapat Cik tentang sebab-sebab yang boleh meruntuhkan akhlak orang muda-mudi? Boleh, sebab-sebab yang boleh meruntuhkan akhlak muda-mudi ialah ibu bapa tidak memainkan peranan penting dalam menyemak harian anak-anak. Contohnya, anak-anak selalu terpengaruh dengan perkataan yang tidak bermanfaat oleh rakan-rakan di sekolah. Dan sekolah pula tidak mengambil tindakan dalam hal tersebut. Jadi kesannya perkara ini boleh berlanjutan sehingga generasi-generasi yang akan datang. Okey, itu saja ke? Itu saja. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Okey, bolehkah awak perkenalkan diri? Nama saya Hani Ain Adina binti Marzuan. ID student saya 2024-224716. Saya merupakan pelajar di UiTM dan saya mengambil kos graphic design Okey. semester 1. Apa pendapat awak tentang keruntuhan akhlak bagi para remaja? Baik, bila kita cakap tentang keruntuhan akhlak ni, sebenarnya banyak faktor yang kita boleh tengok. Tapi apa yang saya nak tekankan ialah pengaruh rakan sebaya. Sebab remaja ni, kalau kita tengok, mereka lebih banyak meluangkan masa dengan rakan-rakan berbanding dengan keluarga, ibu bapa. Sebab mereka pergi sekolah. Kita tengok masa pergi sekolah tu dari pagi sampai tengah hari, ada yang sampai petang. Jadi pengaruh rakan sebaya tu memainkan peranan yang sangat besar dalam hidup remaja. Sebab kalau mereka nak buat sesuatu keputusan ataupun menilai sesuatu perkara, rakan tu juga memainkan peranan untuk mereka membuat keputusan tersebut. Saya bagi contoh, petang tu mereka plan nak keluar macam pergi makan ke apa. Tapi dalam situasi tersebut ibu bapa dia tak bagi kebenaran. Tapi sebabkan ajakan, kujukan daripada rakan-rakan sebaya dia pergi juga walaupun dah dilarang, dah diberitahu yang benda tu salah. Jadi sebab tu saya kata pengaruh rakan sebaya tu sangat dia boleh bagi dua benda, positif atau negatif. So dalam kes macam ni negatif lah. Tapi dia akan jadi positif bila kita tengok remaja tu berkawan dengan orang yang baik,
kawan dia yang boleh bimbing dia buat kerja sekolah ke ataupun tunjuk dekat dia mana betul mana salah. Okay. Faktor seterusnya yang saya nak tekankan ialah media sosial. Okay, kita tahu Gen Z sekarang banyak berkecimpung dengan media sosial lebih banyak daripada orang-orang tua di luar sana. Jadi media sosial ni juga jadi satu faktor yang akan expose mereka dengan benda-benda konten-konten yang di luar jangkaan kita. Sebagai contoh konten keganasan ataupun konten-konten lucah. Jadi benda-benda ni sebenarnya kita tak boleh kawal. Remaja sendiri yang perlu pandai tapis konten mana yang sesuai untuk mereka. Jadi satu-satunya pihak yang perlu bertanggungjawab dekat sini ialah remaja itu sendiri dan ibu bapa. Ibu bapa sekarang kena pantau lah anak-anak, apa yang mereka tengok dekat telefon bimbit, apa yang mereka layari. Jadi media sosial dengan pengaruh rakan sebaya, dua benda ni yang sangat memberi impak yang besar dalam hidup remaja dalam aspek keruntuhan akhlak. Okey. Apa pandangan awak pula pasal kebudayaan? Maksudnya perbandingan agama lah, kaum. Contohnya macam seorang sahabat yang berbeza kaum berkawan. Apakah itu pun juga mempengaruhi keruntuhan akhlak seseorang? Okey. Macam yang saya cakap tadi, pengaruh rakan sebaya. Bila kita rakan sebaya kita ni, tak kisahlah dia agama lain ke, dia agama sama dengan kita ke, dia akan ada dua saja, positif dan negatif. Jadi kalau kawan kita, contohlah kawan kita ni agama lain, tetapi dia ni membawa kita kepada ke arah yang positif. Jadi benda tu takkan ke arah keruntuhan moral, keruntuhan akhlak. Tetapi kalau in case dalam situasi ni kawan kita tu tak kisahlah dia agama lain ataupun dia sama agama dengan kita, dia lebih kepada ke arah negatif. Jadi ke arah ke mana benda tersebut? Ke arah keruntuhan jugalah. Dia pengaruh rakan. Dia tak bagi saya agama tu tak apa orang kata, tak penting pun dekat sini. Sebab setiap agama, saya yakin setiap agama dia mendidik benda yang sama. Dia tak ada didik benda-benda yang negatif. Okey. Apakah ibu bapa juga boleh menyebabkan keruntuhan itu juga? Ibu bapa, pasal ibu bapa. Boleh saudari ulang soalan? Okey. Apakah ibu bapa juga memain peranan tentang keruntuhan anak kepada keruntuhan remaja? Keruntuhan akhlak tu. Betul. Okey. Ini saya yakin ini bukan pendapat saya seorang. Kalau saya sembang dengan orang lain pun, saya yakin mereka pun akan ada pendapat yang sama dengan saya. Anak-anak ni dia dekat umur kanak-kanak, mereka senang untuk copy and paste akhlak dan kepribadian ibu bapa mereka. Contoh kalau kan kepribadian macam jujur, tak bertengkar, berbincang dulu sebelum apa-apa. Jadi benda tu anak akan cerminkan semula. Anak-anak pun akan ada sifat yang sama seperti ibu bapa. Tapi kalau ibu bapa sendiri tak tunjukkan contoh yang baik dekat rumah, selalu bergaduh, selalu marah anak atau sebab benda kecil pun nak jadi besarkan, dekat situ kita akan nampak anak-anak tu akan terbentuk ke arah yang orang kata itulah, dekat tajuk utama kita, keruntuhan akhlak. Okey. Hai, selamat malam. Hai, selamat malam juga. Okey, hari ni kita akan buatkan temu duga.
Okey, boleh awak kenalkan diri? Okey, boleh. Nama saya ialah Syazul Wirni, anak perempuan anak Turai. Saya dari Putrajaya. Okey. Apakah pendapat awak tentang keruntuhan akhlak bagi kalangan remaja? Bagi pendapat saya, keruntuhan akhlak remaja menjadi salah satu isu serius di negara kita. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan keruntuhan akhlak ini. Pertamanya ialah remaja masa kini mereka terlalu berpengaruh kepada teknologi dan media sosial. Pengaruh media sosial ni dia menjejaskan perilaku para remaja. Konten yang tidak sesuai dan gaya hidup yang dipamerkan mendorong para remaja untuk selalu menggunakan media sosial. Seterusnya, keluarga dan lingkungan sosial. Ibu bapa masa sekarang mereka kurang memberi perhatian kepada anak-anak mereka, yang menyebabkan perkembangan akhlak remaja ni makin terjejas lah. Lingkungan sosial yang tidak kondusif. Ibu bapa mereka tidak berbual dengan anak-anak. Tak ada masa. Sibuk dengan kerja, tiada masa. Mereka perlu mencari masa untuk mengelakkan keruntuhan akhlak remaja ni. Okay. Seterusnya, didikan moral kurang dalam anak-anak remaja masa sekarang. Sekarang di sekolah juga pendidikan moral tidak wajib bagi murid-murid yang non-Muslim, iaitu tidak beragama Islam. Karakter remaja masa kini terjejas kerana mereka tidak belajar moral. Okay. Ini menyebabkan mereka tidak berfokus dalam pelajaran dan sering terlibat dalam aktiviti-aktiviti yang negatif seperti buli, ponteng sekolah dan sebagainya. Ini menyebabkan remaja tidak memiliki pegangan agama yang kuat dan tidak memegang pegangan moral dalam hidup mereka. Seterusnya, mereka kurang mempunyai krisis identiti diri sendiri untuk menjadi seorang yang mempunyai personaliti diri yang kuat. Contohnya, selalu berpegang teguh kepada agama dan sebagainya lah. Mereka kurang aktif dalam aktiviti yang memberi manfaat. Ini menyebabkan karakter pelajar sering terjejas dalam hidup dan anak-anak sering terlibat dalam gejala sosial. Okey, Itu saja saya. Okey. Seterusnya Sata. Ya. Apa pendapat awak tentang hubungan antara remaja dengan antara agama sesama mereka? Maksudnya berlainan agama. Apakah itu pengaruh akhlak juga? Okey, bagi pendapat saya, remaja masa sekarang di sekolah mempunyai banyak agama seperti Melayu, Cina, India. Mereka punya hubungan terjejas kerana mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang agama orang lain, rakyat Malaysia. Ini menyebabkan pergaduhan dan ketidakfahaman daripada kawan-kawan lah. Mereka tidak nak berkawan dengan agama lain. Ini menyebabkan mereka punya kefahaman kurang dan menyebabkan mereka tidak mempunyai bersatu padu lah antara satu sama lain, tidak bersatu padu. Contohnya semasa sambutan Hari Kemerdekaan juga mereka berpisah dalam satu kumpulan seperti Melayu, Cina, India. Mereka tidak nak bergabung antara satu sama lain kerana tidak mempunyai akhlak yang kuat. Untuk mengelakkan masalah ni, pihak sekolah dan juga pihak ibu bapa, pihak orang lain semua, mereka perlu memberi didikan yang sempurna pada remaja untuk bersatu padu di negara kita. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Saya Wana Aisyah binti Azmi. Boleh saya tanya pendapat Puan tentang isu terkini, iaitu
Akhlak dalam diri anak muda yang semakin kurang. Apa pendapat Puan tentang isu tersebut? Pada pendapat saya, sekolah memainkan peranan tersendiri dalam membendung masalah keruntuhan akhlak ini, bermula dari peringkat prasekolah, sekolah rendah, menengah dan pengajian tinggi, sama ada awam ataupun swasta. Tanggungjawab seorang pendidik bukan sekadar menyampaikan pelajaran tetapi lebih jauh menyematkan nilai-nilai murni dan mendorong penghayatan kepada semangat Islam dalam erti kata yang sebenar. Maka, sebagai langkah pertama, wajar dimulakan dengan contoh dan teladan yang baik di kalangan para pemimpin masyarakat negara kita. Adakah itu sahaja pendapat Puan tentang isu ini? Pendapat saya yang kedua iaitu masyarakat. Masyarakat mempunyai peranannya yang tersendiri dalam membendung permasalahan akhlak di sebuah negara. Sewajarnya masyarakat tidak mengambil sikap individualistik dengan membiarkan pihak yang terlibat terus terombang-ambing. Sebaliknya, menangani masalah secara kolektif. Bantuan yang perlu dihulur bukan setakat berbentuk material tetapi lebih kepada spiritual dengan memberi semangat dan tunjuk ajaran yang terbaik untuk mereka yang bermasalah. Itu sahaja. Terima kasih kepada pendapat Puan. Assalamualaikum Puan. Assalamualaikum. Apakah pendapat Puan tentang isu terkini iaitu akhlak dalam diri anak muda yang semakin berkurang? Pada pendapat saya, individu remaja sendiri yang sewajarnya menghayati peranan sebagai seorang hamba dan khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini mereka perlulah memperkukuhkan dari aspek akidah, ibadat dan akhlak di dalam jiwa. Individu remaja juga perlu bertanggungjawab dalam menyediakan benteng yang kukuh dalam diri dengan menghayati rukun iman dan rukun Islam. Bagi memperkukuhkan rukun iman dan rukun Islam penting dalam diri kerana untuk mempengaruhi dari segala gejala negatif yang ada di sekeliling, terutama pada zaman ledakan globalisasi ini. Individu juga seharusnya faham akan peranannya agar anak muda tidak lalai dengan duniawi sekarang. Adakah itu sahaja pendapat Puan tentang isu ini? Ibu bapa juga memainkan peranan penting dalam hal ini. Contohnya, ibu bapa perlulah mencorakkan peribadi anak-anak supaya selari dengan tuntutan syariat. Anak adalah amanah Allah Subhanahu Wa Taala yang paling berharga. Mereka sewajarnya dilentur dari peringkat awal lagi, iaitu ketika mereka kecil lagi. Hal ini jelas tip peribahasa mengatakan melentur bulu biarlah dari hubungnya. Ibu bapa sebagai orang yang paling rapat dengan anak-anak sewajarnya mengambil berat akan perkembangan anak-anak. Pendidikan anak yang sempurna tidak menuntut kecukupan dari segi material semata-mata. Bahkan ia perlu disepadukan dengan tuntutan kerohanian. Ibu bapa seharusnya sentiasa bersikap terbuka dan saling bekerjasama dengan pihak-pihak yang berwajib dalam menyelesaikan segala permasalahan yang berkaitan dengan anak-anak. Itu saya. Baiklah, terima kasih Puan kerana berkongsi pendapat bersama saya. Okey, sama. Apakah faktor yang boleh mendorong untuk memuliakan akhlak bagi golongan remaja? Antara faktornya ialah peranan dari diri sendiri. Dalam usaha untuk menangani permasalahan akhlak, perkara yang paling utama dititik beratkan ialah peranan individu terbabit. Setiap individu sewajarnya menghayati peranan sebagai seorang hamba dan khalifah Allah Subhanahu Wa Taala dengan memperkukuhkan aspek akidah, ibadat dan akhlak di dalam jiwa. Individu bertanggungjawab menyediakan benteng yang kukuh dalam diri dan menghayati rukun iman dan rukun Islam. Satu perkara yang perlu diambil berat ialah ketakwaan yang luhur terhadap Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menghalangnya dari terpengaruh dari segala gejala negatif yang ada di sekeliling, terutamanya
pada zaman ledakan globalisasi ini. Individu juga seharusnya faham akan peranannya sebagai contoh yang terbaik untuk diperlihatkan sebagai contoh yang terbaik untuk memperlihatkan ajaran agama Islam yang sebenar di mata dunia, terutama di kalangan bukan Islam. Faktor ketiga terhadap peranan dari masyarakat ialah masyarakat juga mempunyai peranannya yang tersendiri dalam membendung permasalahan akhlak di sesebuah negara. Sewajarnya, masyarakat tidak mengambil sikap individualistik dengan membiarkan pihak yang terlibat terus terumbang-ambing, sebaliknya menangani masalah secara kolektif. Bantuan yang perlu dihulur bukan setakat berbentuk material, tetapi lebih kepada spiritual dengan memberi semangat dan tunjuk ajar yang terbaik untuk mereka yang bermasalah.